Oh sini. Oh baik, terbaik. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila ashabihi wa ila tabi'in wa ila tabi'ut tabi'in wa ila al-ulama wan nuqaba wan nujaba wa ila awliya'is salihin wa ila abaina wa ummahatina wa ila al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ila syekhuna Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wa khususan ila syekhuna Syekh Zakaria Akandahlawi rahimahullahu ta'ala bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Apa khabar tuan-tuan? Sihat? Masya Allah. Pertama terima kasih banyak lah. Dia jangan minta maaf dulu. Pertama kena terima kasih dulu. Sebab sudi tunggu saya lah. Itu pertama. Dan yang kedua minta maaf banyak. Minta maaf. Ada urusan sedikit. Pertama sekali syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala inilah yang menghimpunkan kita. Tak semua dipilih oleh Allah Ta'ala untuk duduk di dalam majlis ini untuk betul-betul mengambil ilmu yang diberikan. Ada kerana tautan kasih di antara saudara dengan saudara. Hablum minan nas, dia datang. Itu pun special juga, bukan tak special, special juga. Kan? Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tautan ini juga Nabi sebut akan menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni mereka yang bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapat naungan. Orang banyak baca hadis ni. Tapi apa yang nak difahamkan dengan naungan besok di akhirat ni? Naungan ini dengan makna apa? Yang akan menyelamatkan dia. Maksud dia apa? Ada orang bukan kerana semayang dia selamat di akhirat. Tidak. Ada orang datang semayang itu dia bermaksiat dalam ibadat dia pula. Dia rasa dia lebih baik pada orang lain dengan dia datang solat berjemaah. Ada bermaksiat kerana itu. Ada orang bermaksiat bila dia datang awal, maka dia bermaksiat pada mereka yang datang akhir. Ada orang bermaksiat ketika mendatang akhir, dia datang akhir dia maksiat pada orang datang awal pula. Macam mana maksiat tu ustaz? Bercakap di dalam hatinya. Ini. Jadi kita tak tahu dengan mana asbab Allah pilih kita, tak tahu. Jadi di akhirat para ulama sebut, tautlah kamu dengan mana-mana jalan pun. Mana-mana jalan pun. Jalan itu silaturahim ke? Jalan itu jalan ilmu ke?
jalan mana pun kamu kena bersama, kamu kena pegang jalan tersebut. Maka dan jalan-jalan ini ada levelnya. Kalau mereka yang datang semata-mata untuk ukhuwah Islamiyah, besar kan, tapi ganjaran dia kurang sedikit lah. Dan berbanding mereka yang betul datang untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lain. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, yang membezakan kita besok di akhirat, antaranya adalah Nabi sebut huruf terakhir daripada kamu baca daripada Al-Quranul Karim. Huruf terakhir, maksud dia jumlah itu. Kalau contoh, ada pandangan para ulama 6,666 ayat di dalam Al-Quranul Karim. Berbeza fatwa para ulama, nak tahu kira sendiri. Ni dia marah, tak betul ustaz. Dia pun tak kira juga, kan? Dia pun ikut pandangan orang juga. Tu ada pandangan. Ada 6248, lebih kurang menyentuh lah, macam-macam. Ni jangan teka pula nombor ni tuan-tuan. Ni pergi teka pula. Jangan tuan-tuan. Allahu Akbar. Di para ulama menyebut, Nabi sebut di dalam hadis ini membezakan kita besok adalah huruf ini. Orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim, ba, sin, mim, itu membezakan level dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan para ulama menyebut ini baru membaca lafaz Quran tersebut. Apatah lagi mereka yang mendalami Al-Quran tersebut, lebih tinggi martabat dia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tambah majlis kita pula pada malam ini adalah majlis yang disepakati para ulama, yakni yang menceritakan tentang baginda Nabi ni, majlis yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan satu perkara tuan-tuan, sebahagian para ulama menyebut di dalam solat kita ini rukun 13, betul tuan-tuan? Pertama terbahagi daripada rukun qauli, kemudian rukun fi'li, rukun qalbi. Di dalam rukun qauli ini, ataupun kita sebut dengan rukun perkataan, rukun percakapan, qauli, perlu disebut, dilafazkan. Di antara 5 itu ada satu, yakni selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian para ulama menyebutkan, khususnya ulama tasawuf, bukan tasawuf, tasawuf. Tasawuf ni banyak lah. Banyak sekarang ni. Yang betul tasawuf tu jarang jumpa. Jarang betul-betul jumpa tu, jarang. Si Imam Ghazali kata, di akhir ini banyak permata dan kaca tu banyak. Kamu nak tilik itu yang mana yang betul dan mana yang salah tu. Semua bermain dengan ma'rifatullah. Semua bermain dengan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya tidak mengenal yang sebenar-benarnya, yang dibawa sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyebut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa dirukunkan di dalam solat itu perlu selawat kepada baginda Nabi. Kalau dilihat di dalam kitab Munyatul Musalli karangan Al-Arif Billah Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Ada orang marah saya sebut Syekh Daud, dia marah. Dia kata ni bukan orang Arab, dia kata. Saya nak bagi tahu sikit, kitab Munyatul Musalli itu bukan karang dalam bahasa Jawi, bukan. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Syekh Daud Al-Fatani ditanam di Taif, sebelah makam dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'ruf kita ni kalau nak ditanam di Mekah Al-Mukarramah ataupun Madinatul Munawwarah, di Ma'la ke, di Baqi' ke, ataupun di Taif, perlukan authority, kekuasaan. Kekuasaan dengan makna apa? Kelayakan kita. Orang akan lihat, ni siapa ni nak tanam suka-suka. Dan saya nak beritahu orang Melayu kita tanam di Taif. Orang Melayu kita Fatani, Melayu lah tu. Satu benua, satu tanah dengan kita. Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Bahkan seorang mufti besar Syafi'iyah di Mekah Al-Mukarramah. Ada tiang di Masjidil Haram, dia mengajar, ada tiang dia. Tiang Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Sekarang ada ustaz? Tak ada dah. Sebab kita tak rajin ngaji. Sebab tu tak ada dah, kan? Kalau rajin ngaji, insya-Allah ada lagi.
Sebab orang tak ngaji dah dengan para ulama ni. Semua nak lewat yang mudah-mudah sahaja. Lewat yang mudah-mudah sahaja. Di dalam kitab Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu taala, Munyatul Musalli, antara syarahan guru saya Tuan Guru Haji Razali bin Ibrahim, beliau mengatakan apa hikmah ada selawat. Kalau kita lihat rukun 13 tu, tak ada manusia kat situ, tak ada urusan dengan makhluk. Daripada kamu takbir, daripada lafaz niat kamu niat tadi takbir, qasad, ta'arud, ta'yin tu dimasukkan dalam alif lam lam ha alif kaf bara tu, Allahu akbar, nak selitkan niat tadi murakana, kemudian dengan baca al-Fatihah sehinggalah salam dan tertib, semuanya berkaitan dengan Allah Taala kecuali satu nama sebut. Apa dia? Selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama menyebut kerana selawat kepada baginda Nabi inilah wasilah untuk amalan kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana kita pandai tu dalam baca al-Fatihah tu, kita tahu qiraat Warash, qiraat al-Hafs kan, qiraat itu, qiraat ini, bukan siratal ladzina an'amta alaihim. Tahu riwayat lain, alaihima, orang baca alaihim, dia baca alaihima kan. Riwayat itu riwayat bacaan, tapi bukan kerana itu tidak, tapi asbab para ulama menyebut kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni malam ni kita nak syarahkan berkaitan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh Ali Jumaah, Matan Mufti Mesir, Profesor Doktor, saya kena sebut sekarang, Profesor Doktor Syekh Ali Jumaah. Sebab orang akhir zaman ni dia banyak nak tengok title tu. Sebab tu akhir zaman ni perlu ditunjulkan kepakaran tu, perlu ditunjulkan. Kalau kamu tidak ada sanad, kamu tak layak nak cakap tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak layak nak cakap. Jelas tuan-tuan, ni zaman ni memang zaman tu. Yang mana saya sebut tadi permata dan kaca nampak sama. Maka yang membezakan tadi adalah tautan talian kamu itu kepada guru sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Ali Jumaah menyebutkan di akhir zaman ini, kalau kamu tidak ketemu dengan mursyid, maksud dia guru bimbingan kamu, nak bimbing amalan rohaniah kamu ni, nak bimbing ABC banyak dah, sampai taatan sekolah lah kan. Sampai taatan sekolah tu berapa banyak kali tuang tu sampai form 5 kan, banyak dah. Ilmu jasad ni dah banyak, ilmu rohani ni tak ada lagi. Maka kalau kamu tak ketemu mursyid ini, kata Syekh Ali Jumaah, maka cukuplah kamu dengan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak tahu apa sir, rahsia diberikan di dalam selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi selawat dengan mengenal sebenar baginda Nabi itu. Nampak tuan-tuan? Mengenal sebenar siapa baginda Nabi itu. Ini tautan kasih itu para ulama menyebut. Maknanya bila kamu menyebutkan sesuatu itu sampai salam kamu itu assalatu wassalam alaikan nabi, sampai salam itu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tautan itu tak sampai kerana apa? Pertama, kamu tidak ma'rifah, kamu tidak ta'aruf dengan baginda Nabi, tidak kenal dengan baginda Nabi, itu pertama. Maka ulama keluarkan kitab ini, Syama'il Muhammadiyah, untuk kamu mengenal pada umumnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat? Kemudian barulah setiap amalan apa yang diamalkan oleh baginda Nabi, daripada hujung rambut sampailah hujung kaki, akan terbit perkara itu daripada kita. Ini kenapa lemah itu diamalkan? Kerana tidak mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita baca dalam riwayat banyaklah nanti kita akan syarahkan sedikit. Habis tu mukadimah tuan-tuan. Dah lah lambat. Mukadimah lama pula tu ustaz. Jangan marah jangan marah Tu mukadimah aja. Alhamdulillah. Okey, boleh bang. Kita dah sampai, bukan dah sampai, baru muka surat 5. Kita baru syarahkan. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Sebut amin tuan-tuan. Amin. Illa anqal. Alhamdulillah wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Kita buat habis itu betul? Alhamdulillah,
Kemudian wassalamun, ada syarahan khususnya, dah ambillah. Kemudian ala ibadihi alladzina istafa, ala ibadihi alladzina istafa, atas hambanya alladzina istafa, yang dipilih. Kita dah bahas Nabi ini dipilih bagaimana, betul? Nasabnya pun dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan calang-calang tuan-tuan. Kalau kita nak bahas lebih dalam nanti bila masuk dalam hadis, Allah ni memilih Nabi. Kalau dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita dah baca dah dalam riwayat, bukan setakat keturunan, kita dah baca sebelum ini. Dipilihnya wajabat nubuwah, diangkatnya kenabian Nabi ini, diangkat kenabian Nabi itu. Waktu bila tuan-tuan? Di antara jasad dan ruhnya Nabi Adam AS. Lama dah. Dan ini menjawab persoalan yang besar. Apa dia persoalan besar? Yakni fitnah terhadap Syekh Daud Al-Fatani yang mensyarahkan tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis nak sebut apa ni di antara jasad dan ruh Nabi Adam AS? Kita nak sebut apa di situ? Adakah jasad Muhammad? Bukan. Dinamakan oleh para ulama dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Sebab itu perlu pada penelitian. Tidak boleh nakal-nakal daripada orang-orang, tak boleh. Kita kena sebut daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Itu terjawab persoalan. Banyak lagi riwayat kalau kita nak bacakan. Banyak riwayat. Dan saya nak sebutkan satu perkara. Sebelum kita meneliti hadis dalam Syama'il Muhammadiyah ini, kebanyakan termasuk diri saya sendiri gagal memahami apa sebenarnya disampaikan oleh Imam Tirmizi. Kita gagal memahami. Gagal memahami ini bukan dengan makna faham zahir, tidak. Gagal memahami ini dengan maksud mengamalkan apa yang disebutkan oleh Imam Tirmizi. Itulah maksud faham yang sebenar. Faham bukan kamu tidak mengingati apa yang dipelajari, tidak. Itu bukan nama tidak faham. Tidak faham tadi adalah tidak mengamalkan perkara tersebut. Itu boleh dinamakan tidak faham. Sebab Nabi sebut dalam hadis, may yuridillahu bihil khair yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah sentiasa nak memberi kepadanya kebaikan, yuridillahu bihil khair. Yuridillah ini fi'al mudhari'. Allah sentiasa nak bagi kat dia. Dia duduk baik, berdiri baik, jalan baik, baring baik, buang air besar pun baik, semua baik. Yufaqihu fid din. Allah beri dia faham dalam agama. Maka faham yang sebenar para ulama menyebut di dalam agama ni apa? Yakni memahami apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah daripada bangun tidur kita sampailah kita tidur balik sama macam mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu para ulama menyebut hatta kamu membuang air besar itu pun dikira pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab ada panutan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita lihat kenapa Nabi ini disebut dengan Al-Mustafa tadi. Yang ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilih macam mana ni? Yang kita nak faham ni. Sebab tanpa mengenal ni orang takkan pandang tinggi. Ini kita rujuk satu-satu orang ni kan. Contoh ubat je lah. Satu orang dia bawa ubat daripada pakar HKM. Satu orang lagi dia bawa daripada KPJ Damansara contoh. Spesialis KPJ Damansara kan. Tinggi sikit lah dia punya kepakaran tu kan, dan bayaran pun tinggi juga. Maka dia boleh membangga atas orang lain. Sebab apa? Kepakaran yang diambil ataupun diambil pandangan daripada kepakaran yang spesialis. Begitulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak kenal Nabi ni pakar macam mana. Sebab tu kita rasa Nabi ni macam biasa-biasa je. Kan? Jelas tuan-tuan Okey, sedikit para ulama menyebut. Saya ambil riwayat ini sebab tidak disebut secara zahir ataupun secara umum di dalam kitab ini, tak ada. Saya ambil daripada kitab yang lain, maka itu syarahan kita. Ini beza syarah berguru dengan tidak berguru. Kalau tuan-tuan baca sahaja, maknanya saya hanya baca dan tuan-tuan dengar sahaja, kat rumah boleh baca. Dapat tuan-tuan? Maka di sini saya nak bawa pandangan para ulama, bukan pandangan kita. Kalau kita baca sini kat rumah, kita yang faham, takut nanti salah faham.
Macam mana ada riwayat Nabi ini bertocang? Sudah. Bertocang macam mana tu? Nak faham tocang Nabi dulu. Ada dari riwayat nanti kita baca rambut Nabi macam tu. Tocang tu macam power puff girl ke? Kiri kanan macam tu ke? Canak gitu. Ataupun tocang yang bagaimana baginda Nabi? Nanti kita sebutkan di dalam riwayat ini. Jelas? Okey. Pertama membahaskan, kita dah sebut tentang kurniah baginda Nabi daripada zaman ruh lagi. Dan hari ini saya nak bawakan perkara yang sangat penting tentang syarah Al-Mustafa ini, yakni Nabi ini bukan saja terpilih di alam dunia ini, dan bukan saja terkenal di alam malakut. Mana alam malakut? Alamnya malaikat Allah Subhanahu wa taala, malakut. Dan bukan saja terkenal dalam alam jabarut. Bahkan para ulama menyebut alam yang paling tinggi sekali di mana? Yakni alam akhirat. Ketika itu dipamerkan keseluruhan. Alam-alam ni dia beza lagi. Kita alam manusia je. Betul? Azan dah. Kalau alam jin sahaja ada hijab kita. Ada kali terbuka. Kalau alam malaikat sahaja. Tapi di akhirat nanti semua alam dikumpulkan. Semua alam dikumpulkan. Kita akan melihat, dan kita akan jelas melihat, para ulama menyebut, kita akan melihat jin bagaimana, kita akan melihat malaikat bagaimana, semua kita akan melihat. Dan para nabi-nabi juga kita akan melihat mereka. Semua akan dilihat. Dan ketika berada di dalam alam ini, tak apa, alam akhirat ini, para ulama menyebut bagaimana kedudukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di alam manusia, alam dunia sekarang ini, kita hanya faham Nabi ini mulia di kalangan kita saja. Dan kita gagal faham Nabi ini bagaimana mulia di alam jin. Kita gagal faham. Dan bagaimana Nabi mulia di kalangan alamnya malaikat, bagaimana? Dan bagaimana Nabi ini mulia di kalangan alamnya haiwan. Ustaz, berapa banyak alam? Wallahu a'lam. Berapa banyak alam? Wallahu a'lam. Sebagian para ulama menyebut ciptaan Allah Ta'ala sahaja di atas muka bumi ini ada 17,000 jenis. Jenis ini bukan kuantiti, tidak. Jenis ini manusia satu jenis daripada 17,000 itu. Maka dalam itu banyaklah. Ada Cina, ada India, ada Melayu, ada Kadazan. Itu manusia lah alamnya. Tapi ada 17,000 jenis. Allahu Akbar. Dan nak membuktikan di sini baginda Nabi SAW ini bukan sahaja sebaik-baik makhluk di kalangan manusia, bahkan Nabi juga adalah sebaik-baik makhluk di kalangan seluruh makhluk. Yang ini disebut dengan khairu makhluqat, khairu khalqi, sebaik-baik ciptaannya. Di dalam riwayat para ulama, ni tuan-tuan kena fokus sedikit. Ada yang sahih daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yakni isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebut Aisyah yang betul Aisyah. Aisyah, Ain Hamzah. Aisyah. Kalau dalam makhraj, dia termasuk dalam makhraj apa tuan-tuan? Makhrajnya ada 5, termasuk yang mana? Al-halqa. Ni, ada 6 huruf kat sini. Muqaddimah kalau kita fokus dapat yang ni saya sebut ni. Muqaddimah dulu saya ada sebut. Bahagian ain di mana tuan-tuan? Ain mana? Tengah tekak kan? Ain tengah tekak. Kalau lelaki dia mudah nampak sebab halkum dia naik. Dia naik. Kalau tak ada tu beratlah tuan-tuan, kena pergi check. Kalau tak ada tu beratlah. Sebab itu lelaki ni mudah daripada jauh boleh ngajar ada makhraj huruf. Bagi perempuan sebaik-baiknya suami dia yang ngajar kan. Lepas ni tuan-tuan boleh ajar. Ini abang belajar dalam sejam tadi ain je abang ingat. Okeylah tu. Okeylah tu buat balik ain. Kan? Beza hamzah dengan ain. Saya dulu kat pondok sebulan nak beza a'udzu. Tak nak dapat tu sebulan. Dapat tuan-tuan
mengaji agama tulul zaman, panjang, kena waktu yang panjang. Dapat iman? Tulul zaman, waktu yang panjang, baru dia dapat. Yang tak panjang zaman ni kita tahu, ni mesti celup ni. Dia celup, dia akan jadi jadian punya. Dia akan sebut benda yang dia tak tahu. Tu benda akan berlaku. Benda tu akan berlaku. Okey. Aisyah, ain. Aisyah. Dapat? Sebab apa tuan-tuan? Sebab orang beriman akan bertemu dengan Sayyidatina Aisyah esok di akhirat. Takkan nak sebut pun salah, tuan-tuan. Dapat? Ini ibu kita, ibu orang beriman. Sebut pun betul juga adab kita. Dapat? Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahawa baginda Nabi SAW bersabda, tengok ayat riwayat ini, qala li Jibril. Tak ada riwayat kita ni saya sebut. Qala li Jibril, telah berkata kepadaku Jibril. Nabi riwayatkan riwayat hadis ini pada Jibril alaihissalam. Siapa Jibril? Sebutan kalau Israiliyat, bacaan dia Jibrail. Bacaan dia Jibrail. Mikail, semua ada il belakang. Israel, il dengan makna hamba Allah. Hamba Allah. Il bahasa lama dulu. Para ulama menyebut il dengan makna hamba Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel, anak-anak yang sentiasa mengabdikan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Dan para ulama menyebut, di dalam hadis ini kita baca dulu hadis ini. Qala li Jibrilu alaihi salam, telah berkata kepadaku Jibril. Apa kata Jibril? Qalabtu masyariqal ardi wa magharibiha. Kata Jibril. Berkata Jibril alaihi salam, qalabtu, saya telah memeriksa. Kata Jibril, saya telah memeriksa timur dan barat bumi ini. Maksud dia daripada zaman Nabi Adam dan sebelum pada itu, Jibril berkeliling di permukaan bumi. Jibril siapa tuan-tuan? Jibril siapa? Pertama, statement daripada para ulama, ketua para malaikat. Pertama, Jibril alaihissalam, dia tergolong di kalangan malaikat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan muqarrabin. Jelas tuan-tuan? Muqarrabin. Malaikat muqarrabin. Malaikat ni banyak. Malaikat hafazah, qanitin dan sebagainya. Tapi malaikat yang besar dinamakan malaikat muqarrabin, malaikat yang dekat. Dan dekatnya Jibril alaihissalam ini dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jibril mempunyai berapa sayap? 300. Lain 400. Riwayat yang masyhur menyebut 600 sayap. 300 kiri, 300 kanan dan 300 kiri. Itu malaikat Jibril alaihissalam. Disebutkan para ulama menyebut Jibril pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara rupa sebenar, pernah. Tapi tak banyak, sebanyak 3 kali sahaja dalam riwayat. Sebagian riwayat 4 kali sahaja dengan rupa paras sebenar. Maksud dia apa? Dengan 600 sayap tadi. Dapat tuan-tuan? Allahu Akbar. Okey, nak bahas benda tu dulu. Sikit-sikit je tuan-tuan Dalam kitab Kasyful Ghaibah, Syedut Al-Fatani juga riwayat. Memang ustaz ni nak bawa Syedut sajalah. Lantak pi lah kan. Tok guru kita. Nak takut apa orang besar? Tak payah takut nak sebut riwayat para ulama. Ini takut sebut ulama pula. Pelik air zaman ni. Dia kata saya tak nak dengar ulama, nak dengar kata Nabi. Saya nak tanya ulama tu riwayat daripada siapa? Daripada siapa tuan-tuan? Daripada kitab Veda, kitab Buddha, daripada Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan takutlah sebut ulama, sebab Nabi sebut ulama. Innal ulama'u. Riwayat innal ulama'a, maaf. Kalau al ulama'u betul. Warasatul anbiya. Ulama itu waris para nabi, bukan nabi saja. 200,000 para nabi itu, bila kamu sebut ulama, kamu telah nakalkan 200,000 para nabi. Apa nak takut? Jelas tuan-tuan? Tak perlu takut.
Tamaran kampung kita pula nak takut pula. Ustaz ni gedebel ni. Bukan gedebel ni, kena pertahankan lah akhir zaman ni. Okey. Di dalam riwayat, para ulama menyebut ketika malaikat Jibril AS bertemu dengan baginda Nabi SAW, kali pertama adalah ketika turunnya wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Iqra itu. Di gua mana tuan-tuan? Gua Hira. Para ulama menyebut ketika itu turunnya Jibril AS, khilaf para ulama, pertama turun dengan keadaan pemuda, sebab nak duduk dalam gua. Betul? Jangan ingat dalil Quran ni tak bertepatan dengan logik. Sebenarnya tepat je, kita je tak kaji. Kan? Macam orang kata Isra wal Mi'raj. Peliklah. Tafsiran para ulama jelas. Kalau kita bandingkan diri kita ini dengan malaikat, memang kecil lah kita. Seumpama kita ni semut. Sebab tu tafsiran para ulama Isra wal Mi'raj ni, kamu nak buat tafsiran macam kamu bawa semut. Semut tu tumpang dalam kereta kita, bawa pergi Melaka. Kemudian dia balik bawa turun dia sekali kan. Dia pun cerita dengan member dia. Tadi sejam lebih tadi aku pergi Melaka. Kawan-kawan semut yang lain pun takkan percaya tuan-tuan. Betul? Sebab dia kalau nak jalan pergi Melaka berapa hari pula. Tapi dia kata sejam lebih tadi aku pergi Melaka, dia kata. Sebab apa? Sebab naik kereta tuan ni, manusia. Maka Nabi pun layak, sebab Nabi tidak menggunakan kenderaan dunia. Dia bawakan buraq. Jadi nak kenal buraq ini, kena kenal lah baginda Nabi, boleh faham logik tu kena. Kadang-kadang orang intelektual tak berapa intelektual bila faham tentang dalil para ulama ini. Jelas? Sebenarnya tepat je, kita je tak sampai akal.